Alhamdulillahi Rabbil Alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah. Setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini atas nikmat-nikmat yang paling banyak Allah berikan pada kita dapat bernafas lagi. Allah pinjamkan roh kepada jasad kita pada hari ini. Alhamdulillah, kita dapat bangun, kita dapat melaksanakan ibadat-ibadat pada Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu dan juga dapat berada di taman-taman syurga. Alhamdulillah muslimin-muslimat semua ya. Apapun terlebih dahulu sebelum saya nak saya tanya dulu kepada muslimin-muslimat semua, macam mana dengan suara saya, okey tak? Saya tak pakai mic dah hari ni. Saya takut macam semalam suara tak berapa jelas ya. Kalau saya mintakan pandangan daripada muslimin-muslimat semua, macam mana suara saya okey tak? Yanti macam mana? Terkejut Yanti sebut comel hari ni sampai tak ingat terus habis. Okey, Intan Zurina kata alhamdulillah suara okey. Alhamdulillah kalau macam tu saya tak pakai mic lah aja Okey, Salina pun kata alhamdulillah syukur clear Terima kasih. Becik pun cakap okey. Jadi kalau semua dah kata okey, jadi alhamdulillah. Terima kasih Allah, terima kasih Allah, terima kasih banyak-banyak. Allah masih lagi pilih kami semua, jemput kami, pimpin kami untuk berada di taman-taman syurga. Alhamdulillah muslimin-muslimat semua, dan kita tidak lupa juga selawat dan salam kita kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke atas keluarganya dan juga ke atas sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah muslimin-muslimat semua, di pagi ini, pagi Ahad, pagi Minggu yang mungkin kadang-kadang ada orang yang baru tengah breakfast. Saya ucapkan selamat makan dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ada barangkali sahabat-sahabat kita yang melaksanakan ibadat puasa. Begitu juga selamat meneruskan ibadat puasa untuk kita mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala Apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, kata kita kena denda diri kita. Apa makna denda? Kena denda, maknanya kita kena, orang kata apa, sebagai seorang yang bersalah. Contohnya kita berdosa pada Allah Subhanahu wa taala, kita kena denda diri kita dengan beribadat pada Allah Subhanahu wa taala Dan kita juga kena berpuasa. Kita kena bangun malam, kena baca Quran banyak-banyak sebagai tanda untuk kita mendenda diri kita, untuk kita menghapuskan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Muslimin-muslimat semua Macam kita denda anak kita lah Kalau dia tak dengar cakap, kita cakap nanti mama tak bagi tengok handphone, contohlah 2 jam tak bagi, kecuali sudah berubah perangai. Okey, dia dah buat baik, dia dah okey dengan kata tak usik adik. Okey, mama bagi sekejap, tak boleh lama. Kalau lama lagi, mama akan hukum lagi. Makna kita pun orang dewasa, orang tua ni pun kena denda diri kita bila kita buat dosa, bila kita buat salah. Denda apa? Saya katakan tadi, bangun malam, kena rajin. Malas macam mana pun kena rajin. Sebab kita kena denda diri kita untuk buat kerja-kerja tu, kerja-kerja yang payah, supaya kita mendapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala Sama juga hari ini, pagi ini, kita denda diri kita untuk bersama-sama untuk berada di taman-taman syurga. Alhamdulillah, kuliah kita pada pagi ini adalah anjuran muslimat Surau Kerja Raya. Yang saya rasa, saya tak perasan lagi tadi, saya tak kata ada, tak ada. InsyaAllah barangkali Mek Hafsah dah ada dengan kita. Hajah Junaidah pun, termasuk Encik Muntadah, saya rasa dah ada. Nampak dia dah tulis alhamdulillah daripada SKR. Alhamdulillah muslimin-muslimat semua, saya nampak dah ada rakan-rakan kita di FB kita, ramai dah bergayuk dah di atas talian. Masya Allah, tabarakallah. Saya nampak ada Zairu Zaini, kita ada Hawa Midah, dan yang awal-awal tadi Salina Usman kita ada Kak Ina, kita ada Ina Zara, ada juga Intan Zurina, kita ada Jura Azlin,
Nazar, alhamdulillah ya, surau kerja raya. Okey, kita ada Habibah Rasul dan Yanti pun ada di awal tadi ya. Terkejut bila sebut comel ustazah. Ya Allah, jangan kacau kita. Okey, Nuran Murni ya. Kita ada Wan, kita ada Beci, kita ada Fauziah Asad, kita ada Zanisha, kita ada Elina ya. Alhamdulillah. Dan saya tak boleh baca banyak nama-nama pada hari ini disebabkan kita pusingkan, melentang. Dia hanya naik 2 orang saja ya. Tapi tak apa, itu tidak menjadi kepentingan sangat. Kita ada Zanisha, kita ada Jura, kita ada Kamariah Wahab, kita ada Intan Zurina. Memang ustazah comel, alhamdulillah. Jun ada, Kak Ina Sepang ya. Kak Ina Sepang. Okey, Nazar Baizura, alhamdulillah ada bersama kita pada pagi ini. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak dan saya jawab dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, muslimin-muslimat semua ya. Okey, dan saya nampak sudah ramai berada di talian. Terima kasih banyak. Kita ada Salina, sama-sama kasih sahabat syurga. Kita ada Hafsah Abdul Rahman. Alhamdulillah. Mek Hafsah ada. Ustazah comel. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyaklah atas apapun. Kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Muslimin-muslimat semua, apa khabar ya? Saya harap semuanya sihat-sihat. Alhamdulillah. Saya alhamdulillah sihat. Cuma mata sikit ada, orang kata apa, kalau dulu orang tua kata apa, Mek? Ketumbik. Orang tua kalau ketumbik ni dia kata kita orang buang air Sebenarnya tidak ada kaitan pun, tapi 2-3 hari dah rasa bengkak mata ni, tapi dah mula okey sikit. Alhamdulillah. Oh, ayah kata ayah hadir. Bonda memang comel sakmo. Tak apa. Alhamdulillah muslimin-muslimat semua ya. Okey, hari ini, pagi ini ya, kuliah duha kita ni asam garam, iaitu kita menyambung asam garam rumah tangga Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Okey, ngintai siapa tu ustazah? Tu yang tak tahu tu, tengah duduk saya muhasabah dulu lati, tak ingat. Okey, tu gurau-gurau saja ya. Okey, saya nampak ada Salihah pun ada. Apa lagi yang saya tak tersebut sebenarnya sebab dia naik sikit saja. Okey, Zan ada, Fauziah Asad, Jamaliah Hassan. Itu yang saya tulis dah lah Okey, muslimin-muslimat semua, asam garam ataupun siri asam garam rumah tangga Nabi Muhammad SAW adalah siri yang ke-17 pada hari ini. Okey, Maznah kata saya juga hadir. Masya Allah. Agaknya kalau dalam kelas semua angkat tangan Angkat tangan. Siapa hadir Dululah masa sekolah-sekolah dulu kan. Okey, kita ada Fauziah Asad. Cute lah ustazah. Allahu Akbar. Jangan nanti tak mandi saya hari ni. Allahu Akbar Hawamida. Okey, siapa lagi yang saya rasa? Saya nampak Rosia Timah tadi, saya tak sempat sebut. Kita ada Maizura Rahim, kita ada Zanisha. Okeylah ya. Jadi asam garam yang siri yang ke-17, maknanya 17 minggu kita sudah bersiaran tentang tajuk asam garam rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insya-Allah mudah-mudahan kita juga banyak manfaatnya yang dapat kita semat di hati kita. Yang kita tahu, kita belajar, kita semat dulu, dan insya-Allah baru kita amalkan. Banyak mana ilmu yang kita ada, yang kita perolehi, kalau kita tak amalkan, maka tak ada gunanya kan. Jadi insya-Allah saya penuh yakin, insya-Allah muslimin muslimat semua cuba applykan dalam kehidupan rumah tangga kita macam mana ya. Bagaimana dengan Rasulullah sendiri, bagaimana dengan Ummul Mukminin ya, isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Okey, kita ada Raja Asia, kita ada Opah, rasanya tadi tak tersebut, tapi apa pun terima kasih banyak-banyak. Kita Liza. Okey, alhamdulillah ya. Jadi saya melihat sebenarnya kita pada asam garam yang ke-25 ya. Tapi sebab dia cerita kita dah pernah baca dulu, cuma dalam keadaan yang agak lebih penuh lagi. Jadi kita tengok dia daripada asam garam 24 ya. Yang tu
Safiyah dan Zainab buat hal. Ini kisah penuh. Hari tu kita tengok yang tidak penuh ya, muslimin muslimat semua. Tapi hari saya rasa saya tinggalkan. Saya dah baca, saya tak tengok. Saya tengok 25. Aisyah dan Hafsah menyakat Nabi. Dan kita pergi pada yang ke-26 ya. Asam garam rumah tangga Rasulullah SAW yang ke-26, muka surat 82. Okey, Fatimah Ayub ada ya. Alhamdulillah, tak tersebut tadi. Liza, okey. Nampak ramai lagi, saya rasa ramai lagi. Alhamdulillah yang tak tersebut. Intan, okey. Jadi kita tengok yang 26. Ya, okey. Kita ada Juraidah Osman Hawamidah. Okey. Kalau salah baca, minta maaf ya. Saudah dan Safiyah pun terlibat menyakat Nabi. Nak ceritanya, cerita panjang. Hadisnya panjang muslimin muslimat semua. Tapi tak apa, kita tengok keadaan orang perempuan ni cemburu tu perkara biasa kan. Tak boleh lepas daripada rasa cemburu. Paling tidak dia tak cemburu pada suami, dia cemburu pada anak-anaknya ya. Kalau ayah baik sangat dengan anak, dia cemburu ya. Saya cemburu dengan suami saya bila dia rapat dengan anak-anak perempuan saya. Walaupun anak dia, tapi saya cemburu. Apa makna cemburu? Risau. Kan? Sebagai seorang mak, kita risau. Bukan risau takut suami tak sayang kita, tapi risau takut sesuatu yang tak diingini boleh berlaku. Memang kita tidak pernah minta dalam hidup kita, muslimin muslimat, tapi kita menaruh bimbang, kita takut ya. Sebab itu muslimin muslimat semua saja ya, makna cerita orang perempuan yang cemburu bukan dengan suami saja, dengan mak mertua dia cemburu, dengan ipar dua dia cemburu, bahkan dengan anak perempuan dia pun ada rasa cemburu. Ambon, Nur Elina kata, ya Ustazah, cemburu kuat saya pun. Yes, betul tak? Sebabnya bila saya nak pergi mana-mana, saya outstation. Zaman-zaman kerja dulu memang saya banyak keluar. Orang kata di rumah tu balik singgah saja 2 hari 3 hari, saya akan keluar lagi. Masa dulu tak ramai para ustazah ya. Jadi undangan di sana sini, di sana sini ya. Jadi anak-anak perempuan saya baru sedang meningkat besar, remaja muslim-muslimat semua. Saya mesti bila saya nak tinggal anak-anak saya akan panggil mak saya. Masa tu mak saya ada, saya akan panggil mak saudara sebelah arwah ustaz. Saya akan panggil supaya ada orang tua di rumah. Ada orang lain selain daripada ayah dan anak-anak. Saya cemburu. Makna cemburu ni sesuatu yang tak boleh lari. Apa kata At-Tabrani? Sebab itu cemburu orang perempuan ni tidak boleh disebut sebagai satu salah. Mana tidak berdosa. Tapi kalau lebih, itu yang tak boleh ya. Tak ada Ranik, tak ada Masli Amira. Alhamdulillah yang dapat bersama pada pagi ini ya. Apapun terima kasihlah pada pihak SKR Surau Kerja Raya, terutama sekali Cik Murtada ya, yang saya rasa sentiasa bertukar lumus dalam menjayakan kuliah kita setiap minggu ya, pada hari Ahad. Okey, Nur Eliana, sekarang saya tidak rasa cemburu lagi dah. Tak tahu kenapa ya, sebab orang yang cemburu tu dah tak ada kot. Kak Ella ya, kita ada Hairani, alhamdulillah. Kita ada Salina Usman. Okey, muslimin muslimat semua, saya minta maaf kalau tak tersebut tu, minta maaf ya. Tak ada Masar ada tadi. Tak ada Zahra Kristal. Alhamdulillah, maaflah kacau muslimin muslimat di pagi minggu bersama dengan keluarga ya. Kita ada kuliah dan saya rasa sebahagian daripada kita juga ada bersama dengan Ustazah Zai yang bersiaran pada jam 9.30 pagi ya. Mungkin tak habis lagi ni, tapi tak apa, tak ada masalah. Yang penting saya katakan kita berada di majlis ilmu ya. Jangan di sana tak ada, di sini tak ada, sinum pun tak ada, situ pun tak ada ya. Jadi itu yang kita tak nak ya, sebab kita sedang berusaha untuk ya bersegera untuk buat benda-benda yang baik, untuk kita bawa bekal yang sangat lama perjalanan kita di akhirat Allah Subhanahu wa taala ya. Hak lain-lain tu tak apa, kita tak kisah ya. Tak ada Mama Ya Hashim, kita ada Kak Ella. Lagi siapa tadi tak sempat ya? Tak apa. Ada Fatimah Ayub.
Janganlah ada perasaan tersebut pada diri ini dan diri semua sahabat. Subhanallah, Allahu Akbar. Ayah kata insya-Allah ada. Bonda. Ayah ada. Okey. Okey. Dia kata di sini an Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuhibbul halawa wa tuhibbul asal wa kana idza shalla al-asra ajaza ala nisaihi fayadnu minhunna fadakhala ala Hafsah fahtabasa indaha akthara mimma kana yahtabisu. Ya. Okey, saya terjemah dulu sebab dia ada 1 2 3 4 5 6 hadis ya. Nanti saya baca satu-satu dulu. Oh, Ma kata tak cemburu Ustazah. Masya-Allah, bagus, alhamdulillah ya. Tapi sebab anak-anak dah besar, anak-anak dah kahwin, dah tak kisah sangat. Tapi kadang cemburu juga. Tengok anak kita sayang sangat dengan menantu, dengan suami dia. Kita ditinggalkan. Cemburu tak, Ma? Mesti ada rasa kan? Mesti. Sebab tu kita kata cemburu itu tandanya sayang kan? Tapi sayang jangan yang melebihi. Bukan sayang melebihi itu tidak boleh. Tapi cemburu yang melebihi itu yang takut akan mendatang masalah kepada kehidupan kita ya. Saya juga hajah orang yang cemburu dah pergi untuk selama-lamanya. Oh, Sarina pun tak ada. Ya betul lah, saya tahu dia tak ada lagi dah. Dia tak ada dah cemburu pada suami. Tak ada. Tapi kadang-kadang cemburu juga dengan menantu kita. Kadang-kadang tak. Cemburu juga dengan anak kita. Tapi tidaklah dalam arti kata sampai ni. Tapi kalau anak kita tak kisah kita, cemburu dah? Ada. Mesti ada. Betul tak? Eda kata cemburu hak lain dah bonda Ustazah. Hak lain dah bonda Ustazah. Ya betul. Dah suami tak ada kan? Okey, Salina Usman. Ya Ustazah. Ada sikit sebanyak. Bohonglah kalau tak ada rasa cemburu kan? Ar-Rayyan ya, cemburu tandanya sayang. Memang kena ada, sikit kena ada ya. Kita cemburu kalau anak kita nampak bangun lambat. Cemburu dah? Cemburu takut dia lambat sembahyang subuh. Betul kan? Nak buat macam mana ni? Di hati dah bangun ke tidak? Bangun tidak? Ragu kita ni kan? Bimbang. Ya, jadi ada, tetap ada ya. Insya-Allah bagi saya lah saya sebut istilah cemburu. Jadi dia ada 1, 2, 3 hadis, 4, 5. Dia ada 5 hadis. Saya baca satu je tadi, iaitu Sayyidatina Aisyah bercerita Rasulullah SAW sangat menyukai makanan yang manis-manis dan madu. Ya, Rasulullah suka makanan yang manis-manis dan madu. Menjadi kebiasaan selepas selesai solat asar, baginda akan menziarahi kesemua isteri baginda dan mendekati mereka. Suatu hari ketika menemui Hafsah, lama pula baginda di rumahnya berbanding kebiasaan. Ya, makna diceritakan Aisyah kata Rasulullah SAW ni orang yang sangat suka dengan benda-benda yang manis dan madu. Ya, itu. Sebab tu kita ni bila kita makan madu dan juga dengan makanan-makanan sunnah Nabi, sebab tu kita dikira sebagai antaranya kita ikut sunnah Nabi muslimin-muslimat semua. Tapi bukanlah makan madu saja. Banyak lagi makanan-makanan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita disuruh, digalak untuk mengambil sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tambah-tambah lagi di musim fitnah dunia ni yang sangat banyak muslimin-muslimat semua, ambillah sunnah-sunnah Nabi bukan saja pada makanan tapi pada akhlak-akhlak yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita boleh ambil daripada perenggan pertama iaitu keprihatinan seorang isteri ni mesti tahu apa hobi suami dia. Sebab tu Aisyah kata Rasulullah ni suka benda manis, suka madu, dan sudah menjadi kebiasaan pada Rasulullah. Ini dah yang kedua dah, iaitu selepas dia selesai solat asar, baginda akan menziarahi kesemua isteri baginda. Dia pergi, dia duduk sekejap, dia pergi sekejap, dia pergi sekejap, muslimat semua. Yalah, mungkin dalam suasana dulu, dalam keadaan rumah yang tidak jauh, berdekatan di antara satu rumah dengan rumah yang lain. Tapi dalam keadaan sekarang mungkin
suami yang memilih untuk berpoligami tidak mampu untuk melakukan keadaan begitu, muslimin muslimat semua. Tapi itu bukan menjadi sesuatu yang menjadi masalah, muslimin muslimat semua. Penekanan yang paling penting ialah bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah kita lalui pada hampir 20 lebih dah asam garam Rasulullah SAW, rumah tangga Rasulullah SAW. Kita tengok bagaimana hebatnya Rasulullah SAW menyelesaikan setiap isu yang timbul di kalangan para isterinya, ya. Dan dia tidak pernah marah, tidak pernah pukul pada isteri. Cuma kalau dia marah, ada keadaan-keadaan yang sepatutnya yang dia boleh marah, ya. Okey, muslimin muslimat. Jadi para suami, para isteri, insya-Allah mudah-mudahan bila kita dengar terasa sebenarnya apa kurang lagi kita dan apa yang telah kita buat, betul tak? Jangan pula bangga diri. Oh, saya buat semua ustazah. Kita kan manusia, ada masanya juga. Tapi pesanan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kepada kita, saya suka ambil sebab ini saya sangat kagum dengan apa nama, ya, dari segi Allahu Akbar, ya. Kita dah nak naik makam tinggi, ya. Kita kena juga bukan hanya belajar akhlak, kita juga kena belajar apa, saya lupa muslimin muslimat semua, ya. Allahu Akbar. Boleh tolong betulkan saya. Saya lupa perkataan apa, ya. Makna tasawuf. Yes, ya. Kita kena meletakkan diri kita untuk belajar tasawuf dan juga untuk mengamalkannya, muslimin muslimat semua, ya. Waktu saya kata saya terlekat apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, muslimin muslimat, antara dari segi ilmu, bila kita dapat, kita kena belajar. Yang kedua, dari segi kita ni kena denda diri kita. Kena denda. Bila kita buat salah, kita kena denda. Denda dengan puasa, denda dengan bangun malam, denda dengan baca Quran. Itu dari segi hukum Allah. Bila buat salah, kena kembali, bertaubat, denda. Taubat saja tak cukup, denda lagi diri kita dengan baca Quran banyak-banyak, puasa banyak-banyak, melatih diri biar kita rasa lapar, pedih, sakitnya bila kita berada dalam keadaan lapar macam mana, muslimin muslimat semua, ya. Okey, baik, Maizura kata tasawuf boleh melunakkan hati. Masya-Allah, sungguh-sungguh sangat melunakkan hati, ya. Maknanya saya belajar dah dulu kitab tu, muslimin muslimat semua. Tapi belajar, orang kata masa sekolah kan tak ambil perhatian. Bila dia baca balik tu, saya akan teringat balik, saya akan terkenang balik. Masya-Allah, masya-Allah, ya. Nak balik pada Allah Subhanahu Wa Taala tidak mudah sebenarnya. Kadang-kadang kita rasa kita dah balik, tapi sebenarnya mengikut perhitungannya masih jauh, ya, muslimin muslimat semua. Tak apa, saya kata saya, ya, masih jauh untuk nak kita kata dekat diriku dengan Allah Subhanahu Wa Taala, disebabkan dosa masih banyak, ya. Allah, kalau kita ada dosa, ubatkan dengan itulah denda, ya. Denda dengan banyak perkara, insya-Allah mudah-mudahan kita akhirnya Allah akan terima kita, Allah akan bersama kita dan Allah menyayangi kita. Kita memang sebut Allah bersama kita, yes, tapi sejauh mana rasa perasaan kita yang Allah bersama kita, kan? Dalam sesuatu perkara yang kita buat, apakah kita rasa Allah bersama dengan kita? Dalam sesuatu yang kita bercakap, apakah kita rasa Allah bersama dengan kita? Kalau kita rasa Allah bersama dengan kita, pasti kita tidak akan buat benda yang dilarang dan ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Jadi kita sendiri yang boleh muhasabah diri kita. Ada, tapi tak adalah, ya. Okey, ayat tambah lagi. Betul, ya. Kena denda dengan baca Quran. Kena denda dengan berpuasa. Masya-Allah, ya. Benda tu payah, tapi kita cuba, insya-Allah, muslimin muslimat semua. Saya juga belajar untuk mendidik diri kita untuk menjadi orang yang baik. Insya-Allah, muslimin muslimat semua. Semoga doa semua kita akan jadi orang yang baik. Saya jadi orang baik, muslimin muslimat juga akan menjadi orang-orang yang baik, insya-Allah, ya. Kita ada Suwaida, kita ada Zanisha, ya. Okey. Jadi hadis yang pertama tadi,
bagaimana Aisyah menceritakan tentang Rasulullah sangat menyukai makanan yang manis-manis dan madu. Jadi apa saya katakan tadi, contoh yang kita dapat di sini, kita kena tahu sebagai seorang isteri apa yang suami suka. Ya, insya-Allah ya. Dan yang kedua di sini, menjadi kebiasaan selepas solat asar, baginda akan menziarahi kesemua isteri baginda dan mendekati mereka. Suatu hari ketika menemui Hafsah, lama pula baginda di rumahnya berbanding kebiasaan. Ya. Biasalah kalau dah pergi lama, yang lain rasa, kenapa tak sampai lagi dah? Entai. Kalau kita sekarang tak apalah, boleh hantar WhatsApp. Abang kat mana? Tak ingat ke nak bagi giliran rumah saya pula ni? Sebab Rasulullah akan datang sekejap-sekejap sahaja, sebab nak selepas asar dengan 9 orang isteri, dia akan pergi semua sekali. Masya-Allah, muslimin-muslimat semua. Yang ni barangkali tak terbuat oleh seorang suami yang bermadu, kecuali dia beli rumah dekat-dekat aja, sebelah menyebelah. Dia kahwin 4 unit tu dia punya semua. Bini ni, senang dia pergi kan. Kalau kita tak boleh duduk macam tu, senang nak menyerang pula. Allahu Akbar. Kita kena serang, tak pasal-pasal, buka je pintu, keluar pagar sikit, dah bergaduh. Bukan bergaduh dengan orang lain, bergaduh dengan madu-madunya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan tidaklah begitu ya. Tapi begitulah keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai pada solat asar, dia akan pergi di rumah seorang. Dan biasanya dia akan mendekati isteri-isteri itu. Bukan kata pergi saja. Orang kata lilah saja ya. Okey, Hajah Nani ada, Mas Li ada, ya. Okey, orang kata pergi lilah saja. Pergi sekejap gitu je, ambil syarat je. Tidak ya. Bahkan Rasulullah akan minum juga di situ ya, muslimin-muslimat. Okey, Kamarujan. Tak perasan tadi Kamarujan. Dah nak nangis dah mata dia tu. Tengok tu sebab tak sebut nama dia. Sorry gurau ya, Rakia. Kemudian baru istiqamah. Bila istiqamah timbullah keseronokan beribadah, insya-Allah. Kita belajar muslimin-muslimat semua ya. Untuk dekat diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita kata tak apa, Allah ada. Yes, memang Allah ada. Kita ni tak hadirkan hati kita yang Allah ada bersama kita. Sebab tu orang-orang tasawuf akan bercakap, Allah ada dalam hati saya, Allah ada dalam kocek saya. Maknanya Allah berada di mana-mana. Jadi dia tak akan buat benda yang salah dan silap lagi. Dia tak akan cakap benda yang salah dan silap lagi. Apatah lagi untuk melakukan dosa, muslimin-muslimat semua ya. Okey, Nur Iliana kata di Ipoh ada ustazah kumpul 2 isteri dalam satu rumah. Harmoni sangat mereka. Isteri pertama dan kedua baik, saling bantu-membantu. Masya-Allah, kalau macam tu sangat bagus ya. Nur Iliana. Okey. Kap jus kurma kata, ya Allah, berkatilah rezeki kami, murahkan rezeki kami, halalkanlah rezeki kami, moga dengan keredaanmu hidup kami sentiasa tenang. Amin ya. Okey, memang ada muslimin-muslimat semua, tapi tidak semua orang boleh macam itulah. Kalau ada jarang-jarang tu kita kira sebagai nadir ya. Okey. Seterusnya hadis yang kedua, fasa'altu an zalik. Dia ada sambungan lagi bila dia balik di rumah isteri dia Hafsah ya. Fasa'altu an zalik faqala li ahdat laha imra'atu min qaumiha uqata asalin fasaqat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhu syarbatu faqultu amma wallahi lanahtalanna lahu فذكرت ذلك لسودة سودة ya. قلت إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك فقولي له يا رسول الله أكلت maghafir. Dia cerita maghafir ni kita dah dengar pada bab yang kedua kalau tak silap saya, iaitu sejenis minuman, sejenis cair yang berbau ya. Jadi hari tu cerita bagaimana isteri Rasulullah SAW Aisyah dengan Sofiyah ya. Sofiyah ke? Sorry saya lupa
pada bab yang kedua, muslimin muslimat semua ya. Aisyah bersama dengan Hafsah ya. Aisyah bersama dengan Hafsah. Sekarang ni masuk pula Saudah yang masuk sama juga berkaitan dengan cerita yang bertanya Nabi dengan minuman ini ya. Okey, tapi dia berbeza sikit lagi. Maka aku segera menyelidik. Rupanya ada seorang perempuan kaumnya menghadiahi Hafsah satu jad madu. Ya maknanya ketika Rasulullah SAW pergi di rumah isteri dia, yang ni dia pergi di rumah, menjadi kebiasaan selepas baginda dan mendekati mereka. Suatu hari ketika menemui Hafsah, lama baginda berada di rumah Hafsah. Maka aku segera menyelidik. Rupanya siapa yang menyelidik? Aisyah. Rupa-rupanya ada seorang perempuan kaum yang menyhadiahi Hafsah satu jad madu. Jadi beliau menghidangkan minuman itu kepada Rasulullah SAW. Aku pun berkata, sungguh kita kena sakat Nabi. Pakat lagi ni Aisyah ya. Sebabnya bila dia berada di rumah Hafsah agak lama, sepatutnya dia dah balik ya. Tapi dan Aisyah dapat tahu bahawasanya Hafsah ni telah dihadiahkan dengan satu jad madu. Dan dia telah menghidangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, apa lagi? Fa innahu sayaqulu la faquli lahu ma hazihi ri. Okey. Sorry maka aku segera menyelidik. Rupa-rupanya ada seorang perempuan kaumnya menghadiahi Hafsah satu jad madu. Jadi beliau menghidangkan minuman itu pada baginda. Aku pun berkata, sungguh kita kena sakat ni. Kita kena tanya Nabi ni. Hari itu dia tanya Maghafir. Okey. Fa innahu sayaqulu la faquli lahu ma hazihi ri. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashtaddu alaihi an yujada min hurri. Fa innahu sayaqulu saqatni Hafsah syarbatan asal. Faquli lahu jarasat nahluhul urqut. Wa sa'aqulu zalik wa aqulihi anta ya Safiyah. Tentu baginda akan kata tidak. Jadi Aisyah ni tahu dah. Mana kalau dia tanya, kalau dia kata makan minum asafir ke, tentu Rasulullah kata tidak. Dia kata dah. Kemudian aku memberitahu hal ini kepada Saudah. Dia pakat dengan Saudah. Aku berkata, nanti apabila Rasul menemui awak dan ketika baginda mendekati, katakanlah kepadanya, wahai Rasulullah, awak makan maghafir kah? Maknanya dia pakat pula dengan Saudah, suruh tanya kepada Rasulullah, adakah awak ni makan maghafir? Padahal dia tahu dah. Rasulullah minum madu. Saja nak, orang kata apa, nak menyakat Rasulullah SAW dari aspek supaya Rasulullah ni terasa kenapa dia duduk lama di rumah isterinya Hafsah. Muslimin muslimat semua. Okey, kita ada Hawa Midah. Nazar kata dua-dua ustazah. Itulah betul tak Nazar? Tak apa Nazar, tak ada masalah, dua-dua ustazah kesayangan. Mana kan aku nak pilih kan. Allah gerakkan join kelas mak guru kita ya. Itulah, tak apa muslimin muslimat semua ya. Ustazah Zai tak lama pun, sekejap lagi dia habis ya. Tak ada masalah ya. Tak apa, nak ke sana ke, nak berada di sini ke, alhamdulillah. Saya tahu muslimin muslimat semua sangat-sangat mengejar ilmu. Kadang-kadang rasa macam tak dan ya. Pagi tu rasa tak dan nak berzikir banyak Umi Rokiah kita ada Sairah Abdul Rahman, sahabat kuliah yang dirahmati Allah SWT ya. Maknanya Umi Rokiah dah hantar dah. Allah, kuliah Tokku. Ini aku nak kena dengar juga. Kadang-kadang nak dengar pula kuliah Syekh Syekh Zainal Asri ya. Bagi saya ni di antara dua penceramah yang saya sangat gemar ya, muslimin suka ya. Saya suka belakalah penyampaian dia, dan orang lain pun suka juga ya. Saya rasa begitu, orang lain pun suka, ada yang kita suka, tak apa. Cuma tak dan lah ya, kalau dah 6.30
dah ada apa ni notification katakan kelas Tok ya Allah, aku ni tak habis lagi kalau kata nak berzikir, tak habis lagi nak baca Quran tak apa muslimin-muslimat semua, awak macam mana, kita buatlah apa yang patut. Apa pun kita kena ingat bila kita tahu kita berhadapan dengan Allah SWT, kita kena berada dalam keadaan yang sangat tertib, berada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jangan duk main benda-benda lain. Kadang-kadang sambil dengar ceramah ataupun sambil kita tahu kita sedang baca Quran dah, kadang-kadang sempat lagi dengan handphone. Wal iyazbillah, ya. Minta ampun dengan Allah SWT. Kita rasa walaupun kita kata kita dekat dengan Allah, sebenarnya hati kita jauh dengan Allah, muslimin-muslimat semua. InsyaAllah kita dekatkan lagi diri kita, muslimin-muslimat semua, ya. Saya pun sama, muslimin-muslimat semua pun sama. Kita mudah-mudahan kita dekat dengan Allah, Allah dekat dengan kita. Apa yang ada di hati, itulah yang ada di mulut. Apa yang ada di mulut, itulah yang ada di hati, ya. Kita ni kadang-kadang mulut lain, hati lain. Waliyazbillah. Saya minta maaf muslim-muslimat semua, ya. Mudah-mudahan insya-Allah kita termasuk dalam golongan orang-orang yang dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi perenggan pertama, perenggan kedua, perenggan ketiga, ya. Maknanya kemudian aku beritahu hal ini pada Saudah, yakni Aisyah beritahu. Aku berkata nanti apabila Rasulullah balik rumah kamu, maka kamu kena tanya Rasulullah, adakah awak makan maghfirkah, dia kata. Dan tapi falamma dakhala ala Saudah faqultu taqulu Saudatu wallazi la ilaha illa huwa laqad kidta an ubadirahu billazi qulti li wa innahu la alal bab faraqa minka. Falamma dana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu ya Rasulullah akalta maghfir, qala la. Qultu fama hazihi ri, qala saqatni Hafsah syarbatan asal. Qultu jarasat nahluhul urqud. Ya, maknanya tentu baginda akan kata tidak. Aisyah yang ajar ni kepada Saudah. Lalu katanya kepadanya lagi, habis apa yang berbau ini? Rasulullah sangat menjaga supaya dirinya tidak berbau sesuatu yang tidak enak. Selepas itu Nabi mesti berkata pula, Hafsah baru hidangkan saya minuman madu. Maka itu diajar Saudah, ya. Maka katakanlah kepadanya, barangkali lebah-lebahnya makan sesuatu yang tidak elok. Dia tahu dah kalau dia buat modal makan Allahu akbar, ya. Maghfir, tentulah Rasulullah tak akan mengaku, benar. Jadi sekarang ni makan madu pula. Tapi madu yang lebahnya tak elok. Macam tu sekali muslimin-muslimat semua, ya. Helah orang perempuan ni kan macam-macam, betul tak? Supaya dia nak narik perhatian saja, ya, bukan lebih daripada itu. Tambah lagi isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita sebut sebagai ummul mukminin, kan, mak pada semua orang mukmin, muslimin muslimat semua, ya. Tapi ada jugalah hal-hal jenis-jenis gitu tu, sebab dia dah tahu dah yang Rasulullah tak akan kata dia makan tu, dia kata makan madu. Tapi sekarang ni cakap pada Saudah, cakap madu dia tu madu yang lebahnya tak elok barangkali, ya dah. Gitu. Okey, kita ada Nuran Murni, kita ada Habibah Rasul, Habibah Rasul. Ya. Okey. Saya pun akan cakap begitu juga. Awak pun cakap begitu juga, ya Safiyah. Ya. Dia cakap kepada Safiyah juga, ya. Okey, ya. Okey. Cerita ni masih di rumah Safiyah lagi ni, ya, muslimin-muslimat semua, ya. Falamma dakhala alayya qultu lahu mithla zalik wa dakhala ala Safiyatan faqalat lahu mithla zalik. Falamma dakhala ala Hafsah qalat lahu ya Rasulullah ala asqika minhu, qala hajatali bihi. Qalat taqulu Saudatu subhanallah laqad haramnahu. Qalat qultu lahaskuni, ya.
Maknanya tentu baginda akan kata tidak. Ni dia ada 3 ya, makna kamu kena cakap gitu ya. Kalau dia kata mawafir, tentu salah tak mengaku. Tetapi kalau dia makan madu, cakaplah madu tu lebahnya tak elok. Saya pun akan cakap begitu. Awak pun cakap begitu juga ya Safiyah. Dah jadi 3 orang. Safiyah, Saudah dan Aisyah ya. Okey. Maka tatkala Nabi menemui Sayyidatina Saudah, beliau melaporkan, demi zat yang tiada Tuhan selain dia, nyaris-nyaris saya hendak katakan terus pada Nabi bahawa awak, yakni Aisyah, suruh saya. Hampir nak cakap pecah rahsia kita je orang perempuan kan. Dia tak boleh pegang rahsia lama ya. Maknanya Saudah ni bila Nabi Muhammad SAW pergi ke rumah dia, dia cakap gitu juga. Tapi dia hampir-hampir terpecah rahsia, iaitu bahawa awak, yakni Aisyah, suruh saya katakan sekian-sekian, walhal Nabi baru saja berada di pintu kerana takut pada awak. Selepas itu maka Nabi mendekati saya pun berkata, wahai Rasulullah, awak makan mawafirkah? Baginda menjawab, tidak. Habis apa yang berbau ini? Hafsah baru dihidangkan saya minuman madu. Ya, okey. Selepas itu Nabi datang menemui saya pula. Saya pun katakan perkara yang sama. Selepas itu baginda masuk berjumpa Safiyah pula. Beliau pun katakan perkara yang serupa. Kemudian setelah sekali lagi baginda berjumpa Hafsah, beliau bertanya, wahai Rasulullah, maukah saya hidangkan air itu lagi? Nabi menjawab, saya tidak mahunya lagi. Sebab itu Saudah pun berkata, subhanallah, kita telah mengharamkan madu untuk Nabi. Aku segera berkata, diam. Maksudnya muslim-muslimat, diorang pakai dah daripada mawafir tukar kepada madu, tapi madu yang tak elok ya. Tapi bila cakap macam tu, Rasulullah ni seorang yang sangat jujur ya. Bila dia tak makan, dia tak minum, dia cakap tidak. Bila dia minum, dia akan cakap dia minum. Jadi bila dikatakan daripada madu yang tidak baik, Rasulullah pun tak nak minum lagi selepas ini ya. Allahu Akbar, muslimin muslimat semua ya. Nabi nak ceritanya perangai-perangai isteri Nabi Muhammad SAW bukan kata tidak elok, tapi itu adalah suatu kebiasaan kita. Kita teruk lagi daripada itu ya. Muslimin muslimat menjauh lagi ya. Allahu Akbar, dengan macam-macam lagi keadaan orang bermadu, muslimin muslimat semua ya. Bergaduh, bertengkar, macam-macam. Yang kadang-kadang ada juga menggunakan kuasa sihir, muslimin muslimat semua, untuk nak menarik perhatian suami ya. Yang saya pernah sebut dalam kuliah yang sebelum ini, dah lama ya, di mana cerita seorang ustaz yang memang dia ni orang kata apa, yang Allahu Akbar ya, darut syifa ya, dalam segi perubatan Islam itu. Bila datang seorang yang berpangkat, dia kata, saya pening ustaz, saya tak tahu nak buat apa, dia kata. Sekarang ni jiwa saya tak tenteram, dia kata. Tahu macam mana keadaan, dia kata. Rupanya ustaz kata, apa ni, datuk ni ada kena ni, dia kata dah. Siapa yang ni sihir? Isteri-isteri datuk lah. Yang satu buat gini, yang nombor 2 buat gini semua. Buat tu bukan dah siapa, buat nak menarik perhatian. Yang pertama buat supaya hanya suami yang tumpu kat dia. Yang kedua pun macam tu juga, supaya suami tumpu kat dia. Yang ketiga pun macam tu juga, supaya suami tumpu kat dia. Bayangkan yang si suami seorang ni bertubi-tubi ya. Jadi dia pening nak sayang hak mana, semua sayang. Tak, dia pun pening. Dan cakap pada ustaz, saya pun sihir juga isteri saya supaya mereka ini menyayangi saya. Allahu Akbar. Itu yang bila akhirnya dia sampai dah pening tak boleh buat apa ya. Maknanya jangan guna kuasa sihir dalam kita nak menarik perhatian isteri-isteri kita, ataupun kepada suami, kepada isteri. Janganlah menggunakan kuasa sihir untuk menarik perhatian suami kita. Walaupun kita bermadu, tariklah perhatian dengan kepandaian yang ada pada kita. Yang paling penting ialah bagaimana hubungan kita dengan Allah bagus. Maka insya-Allah Allah akan bantu kita menyelesaikan persoalan-persoalan ini ya. Sehingga kita dah tak rasa cemburu, dah tak apalah, nak macam mana dia pergi rumah sana, itu bahagian di sana lah. Saya tak nak fikir dah ustazah, dia makan ke, dia pakai apa ke, dia bergaduh ke, dia apa, saya tak nak fikir. Itu hak sebelah sana. Tapi yang penting di sebelah saya akan jaga dia dengan sebaik-baiknya, supaya saya juga akan
orang kata apa, untuk berada orang perempuan kan, kalau mendapat redha suami, maka insya-Allah dia boleh memilih mana-mana pintu syurga yang ia suka. Dengan perkataan tu sangat mudah, sangat mudah. Saya boleh cakap, muslim-muslim boleh cakap, betul tak? Tapi nak buat tu sangat susah sangat untuk mendapat redha suami, muslimin-muslimat semua. Terutama masa muda-muda dulu. Betul tak ayah? Tanya ayah. Haumidah kata, memang Allah permudahkan hendaknya. Ya? Okey. Masa muda-muda dulu, lagu mana kita? Tapi alhamdulillah ya, muslimin-muslimat semua, keadaan ini telah berubah. Saya nampak ada absah pai Eda ya. Saya dah nampak Eda tapi lupa nak sebut Eda ya. Okey, ayah jawab, sungguh bonda. Iya, masa muda dulu, sekarang dah tak kisah sangat lah. Kita dah tahu dah boleh baca dah. Tapi kalau rasa pelik-pelik sikit, kita dah mula dah. Tengok Kamal kata, ya itu semua tak boleh lari ya, muslimin-muslimat semua. Tapi saya pesan sangat, tolong jangan sampai melampau. Tak melampau, tak apa. Sebab itu adalah sifat yang tak boleh lari ataupun tabiat yang ada pada seorang wanita. Walaupun dia pun tak kisah sangat kat suami dia, tapi bila dua orang yang suami dia mula-mula puji dan sebagainya, dia hadapan dia dan kerap menyebut nama dia, mula dia dah rasa ragu kan, muslimin-muslimat semua. Okey. Jadi itu ceritanya muslimin-muslimat semua. Jadi begitulah keadaannya. Habis apa yang berbau ini, Hafsah baru hidangkan saya minuman madu. Makna Rasulullah seorang yang sangat jujur. Dia akan berterus terang. Dia minum apa, dia akan cakap. Kalau kita, apakah susah? Ikut akulah. Aku minum kat mana? Minum apa? Apakah susah? Sekarang ni kau layan aku. Sebab aku dah berada di rumah kau. Mak Ustazah terpaksa keluar. Lain sangkut-sangkut. Allahu Akbar. Tak apalah nak buat macam mana ya. Jadi singa tak yang kam-kamar. Tak tahu dia tegur siapa tu. Wallahualam ya. Okey. Hafsah baru hidangkan saya minuman madu. Barangkali lebahnya makan sesuatu yang tidak elok. Selepas itu Nabi datang menemui saya pula. Saya pun katakan perkara yang sama. Sebab itu baginda masuk berjumpa Safiyah pula. Beliau pun katakan perkara yang serupa. Kemudian setelah sekali lagi baginda berjumpa Hafsah, beliau bertanya, wahai Rasulullah, maukah saya hidangkan air itu lagi? Nabi menjawab, saya tak maunya lagi. Selepas itu Saudah pun berkata, subhanallah, kita telah mengharamkan madu untuk Nabi. Aku pun segera diam. Ini hadis riwayat Al-Bukhari. Muslimin-muslimat semua ya. Kita ni apa kadang nak kata apa, saya nak ceritanya sayalah. Kita tak study tentang benda-benda macam ni ya. Sayalah ya tentang bagaimana keadaan Rasulullah SAW dan juga isteri-isteri Rasulullah SAW. Tapi dah di penghujung ni, jumpa buku ni, baca secara khusus ya kehidupan ataupun asam garam rumah tangga Rasulullah SAW. Yang saya ulang banyak kali, iaitu asam garam, benda yang tidak kena ada dalam rumah kita kan. Tak ada asam tak sedap, tak ada garam tak sedap ya. Dua ni kalau tak cukup memang tak sedap ya. Kalau kita masak singgah ikan, tanya Mama Ya Hashim masak singgah ikan tak rasa garam, tak rasa asam. Memang kalau kata masak apa singgah, kita duduk luar pagar tu, kalau buka pintu tak berbau, sure tak cukup alat. Tak cukup garam ataupun tak cukup asam. Anak saya bila dia masak tu, saya masuk, masak apa? Masak singgah. Kata ada benda tak cukup ni. Ada. Rasa tak cukup garam. Asam cukup tapi tak cukup garam Okey, Zana Aisyah Zana Aisyah masing masam manis. Yes, kena ada Okey. Catatan, ambil tahu selera dan cita rasa pasangan. InsyaAllah bagi yang masih ada pasangan, please tolong ambil tahu tentang cita rasa pasangan kita. Apa yang dia suka. Sebab kita sayang kat dia, kita kena ambil tahu tau. Apa yang dia suka. Yang mak dia masak yang dia sangat suka, kita kena buat. Cuba. Betul kan muslimin-muslimat? Ni kahwin 30 tahun.
tak boleh langsung lagi nak masak sebagaimana mak dia masak. Memanglah air tangan ibu takkan sama, tapi sikit pun tak ada langsung. Apa? Aina kata sedapnya ikan singgah. Buat sikit lagi. Tak ada masalah. Tapi kalau kena ada ikan tongkol baru sedap kan? Kena ada, kalau tak ada ikan tongkol, ikan kembur pun boleh tak apa. Pernah makan ada ayam singgah. Ada sedap tu. Insya-Allah Daging memang orang buat, ayam tu sedap juga insya-Allah. Ada Juridah Osman. Ambil tahu cita rasa pasangan. Yes. Azizah Wahab. Alhamdulillah. Zah. Okey. Kita ada Eda. Kenal pasti selera suami. Apa yang suami suka. Jangan tak ambil kisah. Walaupun kita dah kahwin lama Dah kena belajar apa yang dia suka tu. Kalau kita tahu dia suka, kena belajar. Jangan asyik hanya tahu beli kat kedai je. Kita ada Ifah Nadira. Suami tak gemar makan singgah, tapi saya suka. Tu payah juga. Tapi tak apa, kita buat hak kita masak juga hak dia. Jangan pula kita kata apa ayah kata, ayah singgah bila boleh tiru tu. Sama, tak ada masalah. Insya-Allah lagi sedap. Ada orang tak makan ikan tongkol tau. Tapi kita buat dengan ayam. Okey, sorry lah bukan nak ajar menu masakan tapi nak ceritanya kita ikut apa yang dia suka. Apa kata Cik Khairil Khairuddin? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Kami bukan belajar menu, dengar sikit-sikit memanglah Ustazah ni ajar menu buat yang singgan, daging singgan, apa dah. Ikan singgan tidak, tidak kata gitu. Tapi kebetulan nak ceritanya, penulis buku ni kata kita kena tahu apa kegemaran seorang suami. Aina kata buat sekilo dengan ikan selayar jah Ustazah. Alhamdulillah. Tak apa, sedap. Dia bukan soal ikan tu saja, tapi ramuan tu masakannya mesti lama. Jangan sekejap. Ini sekejap aja. Dia tutup. No. Bagi dia masak sungguh-sungguh baru sedap. Itu saya lah. Mama Ya Hashim, suami saya tak suka masak-masakan di luar. Maka sendiri-sendirinya memang kena masak. Kan? Ayah, nanti bonda bagi resipi. Cakap aja kadang tak tahu pun. Okey, tapi saya pun dah lah. Okey lah. Okey, muslimat semua. Okey. Catatannya, ambil tahu selera dan cita rasa pasangan. Okey. Yang kedua, antara adab berumah tangga ialah merahsiakan apa yang sepasangan minta supaya dirahsiakan. Adab, iaitu apabila suami kata rahsia tu jangan cakap, maka jangan cakap. Itu juga dari segi suami pun kalau isteri tak apa jangan cakap kat siapa jangan pula balik cerita kat mak dia. Boleh kita ada Zama Aisyah, kita ada Nur Hawati. Sedap Assalamualaikum sahabat. Okey, Nur Hawati, alhamdulillah apa siapa kata tadi? Za sedap singgah. Tu memang betul pun, jangan main jangan buat main Okey. Saya sorry saya tengok dalam viral muslimat semua selera seorang wanita isteri ni makan sangat simple kita tengok sebab tu dia sampai kepada berapa K viral orang tengok sebabnya dia berhenti makan ke tempat mana ataupun di rumah dia, saya rasa di luar dia makan. Okey, dia singgah makan lauk tu ikan singgah. Saya rasa bukan ikan singgah, ikan rebus je. Rebus ada nampak serai saja dan dia ambil belacan. Dia potong cili, dia potah cili, patah cili, pakai tangan aja. Lepas tu, dia masuk air sikit, dia patah cili, lepas tu dia ambil belacan, dia gau kat situ. Dia pun nasi dengan penuh pinggannya. Ambil kuah, ambil ikan seekor, ikan kembur tu, ikan kembur apa, kembur temenung tu, kembur pelaling tu orang panggil. Maka dia makanlah sampai habis nasi satu pinggan tu dengan cicah air asam belacan macam tu saja. Very simple, muslimat semua. Dia ambil asam, dia penyet sebiji, dia makan. Ya Allah, kita tengok rasa berair mulut muslimat ya Allah, saya rasa kita tak boleh makan macam tu saya tak boleh makan muslimat semua tapi ya Allah adakah kita tengok dia makan tu sebagai tanda yang penting lapar pada saya yang penting kita lapar. Makan apa-apa tidak menjadi masalah ikan kembur fresh, buat ikan lengat. Yang saya rasa buat ikan lengat lah yang dia tunjuk contoh yang dalam viral. Tapi punya orang menengoknya sebab
Saya tak pastilah ya. Orang tengok tu, pada saya tengok tu, sebab saya tengok, sebab saya rasa Masya Allah, Tabarakallah ya. Walaupun dengan rezeki yang macam tu, dia dapat makan dengan sekenyang-kenyangnya, sepuas-puasnya muslim-muslimat tu. Hanya berlaukkan ikan kembung yang kata lengat tu, lengat, bukan langat, lengat tu, ambil cili, potong cili, dengan tangan saja patah ya, patah, ambil belacan seketul, gaul, bubuh air sikit, apa-apa kayaknya asam, dia makan, dia cicah, dia makan, dia cicah, dia makan, dia cicah. Ya Allah, ya Allah, banyak nasi dia makan ya. Tapi saya rasa lapar itu menjadi asbab kita boleh makan segala-galanya. Tapi mungkin juga itu aja yang ada muslim-muslimat semua ya. Tak ada yang lain. Masa dia kata air asam picit tu, bonda ustazah, oh dia panggil air asam picit. Ya Allah, muslim-muslimat semua. Saya rasa saya barangkali tak boleh makan kot. Wallahualam ya. Harap-harap kalau ada game boleh kot. Belacan punya air belacan tu punya. Allahu akbar. Okey. Suami kena juga okey, ada sambungan lagi. Ni ulasan ya. Suami kena jaga badan kerana itu sunnah Nabi. Sebabnya Nabi ni dia tak suka makan minuman benda yang berbau. Terutama sekali yang boleh berbau kepada badan. Tapi dia cerita di sini, sebab tu bila tanya maghafir, Rasulullah tak minum. Ya, Rasulullah akan minum madu. Sebab bila maghafir tu sejenis apa ni? Cecair yang memang berbau. Rasulullah takkan minum. Apa kata pun. Okey, maaflah Mbak Join, Zaliha Zainab. Tak apa. Edah, belacan ori baru sedap ustazah. Allahu akbar. Sekali makan sudah dah. Kalau banyak kali tak adalah. Kok dah 2 kali ke 3 kali. Tapi saya rasa lapar itu yang menjadi kekuatan, menjadi sedapnya apa saja lauk muslimin-muslimat semua ya. Kalau kita kenyang, apa lauk pun tak sedap ya. Saya rasa kalau kenyang tak makan tu air asam, makanan apa, nasi dengan air asam yang macam tu aja ya. Sorry sajalah ustazah ni asyik-asyik bercerita bab makan, tapi sebab cerita kita ni ada kaitan dengan hal-hal macam tu ya. Edah tak suka minum apa? Tak suka. Balik itu tulisan dia lah ya. Okey, ayah kata lapar apa je sedap. Yes ya. Dia kata di sini, jika sunnah ialah segala yang biasa Rasulullah melakukan, maka menjaga badan dan penampilan juga sunnah. Khususnya buat suami. Selama ini seolah-olah ada kempen berat sebelah sahaja. Isteri sahaja yang diseru agar ambil cakna hal ini demi kebahagiaan rumah tangga. Walhal babak kali ini mengendengahkan hal sebaliknya. Atas kurang-kurangnya pihak suami juga harus cakna soal ini ya. Makna penulis buku ni selama ni dok kata isteri dah. Jadi dia nak juga seorang suami mengambil cakna. Jadi bila nak makan tu fikir dak bau dak tubuh badan aku ni. Kalau berbau apa nak buat supaya tak dihidu bau yang tidak sedap di pada isteri ya, muslimat semua. Jadi mengambil kira bukan seorang isteri saja yang kena jaga, suami juga kena jaga. Sebab kadang-kadang kan bila ceramah ustaz pun kata kat isteri, ustazah pun kata kat isteri juga kan. Jadi orang lelaki relax aja. Sebab tu dia selesa tidur dengan baju pagoda dia aja, dengan kain pelekat tu tiap malam, betul tak? Kita ni disuruh buat itu buat ini. Kadang-kadang rasa juga dah. Tapi nak cakap biar je lah, tak menghalang apa-apa, lantak je lah, betul tak? Tapi kita nak macam mana? Kalau boleh dia juga mandi, pakai minyak wangi, nak tidur, betul tak? Sebagaimana dia suruh kita, betul tak? Muslimat semua. Okey, kita ada Khalijah Muhammad. Apa? Okey. Ada sikit lagi dah masa, tak apa. Rasulullah seorang yang begitu menjaga penampilannya dalam soal bau badan lebih-lebih ketara. Hatta kanak-kanak pun perasan hal ini. Sayyidina Anas berkata, belum pernah aku mencium satu aroma sekalipun atau bau minyak wangi yang lebih wangi daripada aroma atau wanginya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kan seorang yang berpenampilan yang sangat bagus. Sentiasa menyikat rambutnya ya. Sikat dia sentiasa ada pada diri dia, muslimat. Maknanya orang yang kemas sangat, orang yang menjaga dari segi penampilan supaya tidak kelihatan tak elok ya.
Memang dia jaga. Badan Rasulullah wangi, pakaian dia kemas, bersih. Masya Allah, tabarakallah. Rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan? Allahu a'lam. Mudah-mudahan kita dapat mimpi Rasulullah pun tak apa dah ya. Tak duduk, tak bersama dengan Rasulullah dan memang confirm dah tidak. Sebab Rasulullah dah pergi kan, dah meninggal. Akhirat insya-Allah. Tapi kalau dapat mimpi Rasulullah pun, ya Allah, kita ni muslimin-muslimat semua kan, itu dah sesuatu yang sangat bagus ya, muslimin-muslimat semua. Tapi tak apalah, insya-Allah kita cuba, insya-Allah mudah-mudahan dapat mimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Okey, kita ada Intan. Ayah kata Masya Allah, tabarakallah, Eda orang tua petua selalu jadikan daun mertajam sebagai lulur elak bau badan, kunyah dan daun pudina selepas makan petai. Bawang lepas itu gosok gigi. Betul Alhamdulillah ya. Kadang-kadang orang perempuan pun sangat tak menjaga. Saya minta maaf ya. Jadi pada saya, kalau malas tak ada daun-daun pudina tu, kadang-kadang tak ada ya kat rumah kita. Kalau ada tak apa. Kadang dia habis benda tu tak ada, nak cari payah. Nak kena pergi pasar, pergi supermarket kan. Daripada saya, bunga cengkeh itu sudah cantik ya. Gigit bunga cengkeh tu. Mama. Ada, saya ada selalu kadang-kadang dalam handbag saya satu botol kecil. Dalam tu ada bunga cengkeh beberapa kuntun ya. Kalau rasa macam makan petai, saya akan gigit dia, mama dia saya telan sekali ya. Ada orang kata tak payah, itu terpulang lah muslimin-muslimat semua. Kalau orang tua kata ambil daun mertajam, ambil mana daun mertajam, tak ada, tak kena dah. Orang tua betul lah dia cakap tu dulu, sebab tidak ada apa-apa yang lain. Tapi sekarang ni alhamdulillah ada semua ya. InsyaAllah kita jaga ya, mudah-mudahan insyaAllah. Nah, sekali lagi rasanya, bahkan Rasulullah tidak sekali-kali bersikap dui standard ya. Di luar bukan main menjaga penampilan, di rumah lain pula. Sayyidatina Aisyah berkata, Rasulullah apabila hendak memasuki rumahnya, baginda akan bersugi dahulu. Riwayat Muslim, muslimin-muslimat semua. Itu dah memang kita tahu ya. Rasulullah sentiasa bersugi. Sebelum dia sampai rumah, dia akan bersugi terlebih dahulu sebelum datang menghadap ataupun duduk dekat bersama dengan isteri. Bunga cengkeh untuk menghilang bau mulut. Dulu Mac pun selalu ada kemang dalam mulut. Yes, betul Mac. Bunga cengkeh ya. Bagi saya lah ya. Dia sangat mudah dan sedap, dan dia pun mungkin boleh jadi ubat yang lain ya. Muslimin-muslimat semua. Okey, dia kata di sini Rasulullah SAW tiap kali sebelum dia masuk jumpa dengan isteri, dia akan bersugi. Maknanya gigi dia jaga, mulutnya tidak akan berbau. Muslimin-muslimat semua ya. Okey. Sunnahnya pada Nah, sekali lagi rasanya berlaku seakan-akan kempen berat sebelah. Biasanya kita mendengar nasihat agar isteri menyambut suami tatkala pulang ke rumah dengan berhias. Betul, Nabi. Namun timbul balasnya, suami yang pulang juga seharusnya dalam keadaan yang bagus. Paling kurang pastikan mulut tidak berbau yang kurang enak. Ya, muslimat semua ya. Maknanya kalau balik, kalau rasa makan petai tengah hari tadi, ambil dah satu-satu benda. Kalau tahu nak paling mudah, kita makan gula-gula hat kan. InsyaAllah dia lain, dia punya bau lah ya. Orang petai ni dia payah nak hilang bau, paling-paling ditandas tu dia akan berbau. Tapi dah suka makan, nak buat macam mana? Betul tak muslimat semua ya. Tapi nak ceritanya, dia tidak suruh isteri saja, bahkan suami. Sebab selalu kita dengar ustaz pun suruh isteri, ustazah pun suruh isteri. Kadang-kadang kita ni takkanlah hasil kita aja. Ada juga rasakan muslimin-muslimat semua. Tapi apa yang paling penting, kita sebagai isteri kita buat. Hak dia, itu dia yang akan buat. Betul tak? Yang kita duduk dengki-dengki tu kenapa? Sampai kita tak buat, disebabkan dia tak buat. Mak kata boleh tanam daun pudina, anak mada. Tanam ustazah, nak pergi ambil lagu mana? Tu jauh mana? Saja je lah, kat kedai pun ada. Fauziah Asad kata gula hack. Gula hack legend. Ayah kata betul tu bonda ya.
Alhamdulillah muslimin muslimat semua. Maknanya isteri juga, isteri dah tahu dah pasti confirm kena berhias. Ada orang lelaki, saranan penulis ini paling tidak bila balik jaga mulut tidak berbau. Ini kadang-kadang bila buka mulut saja, Allahu Akbar, minta ampun, minta maaf, nak tegur tak berani, takut kena marah. Betul kan muslimin muslimat semua? Tapi saya harap sangat dua-dua pihak insya-Allah ya. Adakah benda ni tak penting? Ini adalah sunnah Nabi. Makna sunnah Nabi yang perlu, yang boleh kita ikut. InsyaAllah. Kalau hak lain payah, yang ni insyaAllah confirm kita boleh ikut kan? Sunnahnya pada prinsip iaitu menjaga kebersihan mulut atau tidak menyakiti orang lain dengan bau mulut. Maka tidak semestinya gosok gigi dengan kayu sugi. Maka jika tidak boleh gosok gigi, cecair kumur mulut pun ada. Paling tidak gula-gula angin pun tidak mengapa, asal ada kemahuan, di situ ada jalan. Betul kan muslimin muslimat semua? Memang kena jaga sangat-sangat. Ada orang memang tubuh badan dia berbau, ada juga ya muslimin muslimat semua. Jadi apa nak buat? Memang dia kena jaga dari segi makanan dia. Last ya, jahatnya orang Syiah ni. Antara perangai puak Syiah ialah mencela Ummul Mukminin Aisyah. Pada mereka beliau kafir, la ilaha illallah ya, ma'azabillah. Lalu mereka membawa sekian bukti daripada kitab hadis ahli sunnah, antaranya hadis ini dakwa mereka, yakni Sayyidina Aisyah seorang yang berhati busuk dan selalu menyakiti Nabi sejak baginda masih hidup ini. Hadis ini buktinya. Kita katakan bahkan hadis ini menjadi bukti sebaliknya. Perhatikan siapa yang menyampaikan kisah ini. Sayyidatina Aisyah sendiri. Jika beliau seorang yang jahat, tentu sahaja babak ini disembunyikan. Bahkan banyak lagi hadis sebegini, namun beliau sampaikan juga demi amanah Allah ya. Sebab orang Syiah ni dia memang membencikan Aisyah ya. Dia kata Aisyah ni lah yang menyebabkan, tengah kata Aisyah ni kafir, muslimin muslimat semua ya. Jadi bila dia kata Aisyah bercerita hal macam ni sepatutnya kita menghargai ya, betul. Sebab kalau Aisyah ni orang yang tidak elok, dia tak cerita panggil jahat dia, panggil tak elok dia, betul tak? Kepada orang. Macam kita dapat sekarang ni melalui hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ya. Maknanya dia cerita kat kita supaya menjadi tauladan kepada wanita-wanita yang lain ya. Okey. Para ummul mukminin menanggung tugas khusus daripada Allah. Dan ingatlah apa yang dibaca di rumah kamu daripada ayat-ayat Allah dan hikmah pengetahuan hadis-hadis Nabi SAW. Sesungguhnya Allah maha halus tadbirnya, lagi maha mendalam pengetahuannya. Surah Al-Ahzab ayat 33 dan ayat 34. Ya, makna nak ceritakan bahawasanya para ummul mukminin ini adalah ya menanggung tugas khas daripada Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam ayat Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 33 dan ayat 34, muslimin muslimat semua ya. Okey, kita ada Jamaliah Jaafar ya. Okey, alhamdulillah, terima kasih muslimin muslimat semua. Saya rasa kita nak kena berundur diri dulu. Dah lebih ke? Dah lebih masa dah sikit. Tak apa, tapi saya habiskan dari segi yang berkaitan dengan asam garam yang ke-26, dan insya-Allah minggu depan kita bersambung dengan asam garam yang ke-27 ya. Jangan lupa muslimin muslimat semua dengan sambungannya, sebab sangat menarik ya. Bukan menarik apa, tapi inilah ya hebatnya Rasulullah, itu dah confirm. Begitu juga hebatnya para isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi sifatnya cemburu tu pasti ada, muslimin muslimat semua ya. Okey, muslimin muslimat semua, setakat itu dulu saya ambil masa muslimin muslimat semua, dan insya-Allah pagi besok kita bertemu macam biasa jam 10 pagi, iaitu untuk mengikuti hadis kursi, anjuran daripada Muslimat Masurah At-Taqwa Desa Mokis ya. Mudah-mudahan kita dapat sedikit ilmu, sedikit maklumat sebagai panduan dalam hidup kita, dalam kita mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Okey, muslimin muslimat semua, terima kasih atas kehadiran, keberadaan anda di dalam kuliah-kuliah ini. Sangat ramai. Terima kasih banyak-banyak. Insya-Allah Mek kata kita jumpa lagi esok. Cucu saya kata pecok. Ya, bila dia bersalah
Poicuk nek. Poicuk. Jumpa esok. Alhamdulillah muslimin-muslimat semua. Okey. Apapun, saya ucap terima kasih pada semua. Saya rasa Wan saya tak sebut tadi pun sama, tak ada masa. Semua-semua yang hadir, yang tak tersebut itu, minta maaf banyak-banyak. Surau Kerja Raya pun kata terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Daun Keladi. InsyaAllah kita bertemu lagi ya. Ana Azlina Yusof Suaidah. Amin. Saya rasa saya dah sebut tadi. Dan apapun, terima kasih banyak-banyak daripada Surau Kementerian Kerja Raya juga, Aina Ismail dan semua-semua sekali. Terima kasih Daun Keladi. InsyaAllah pagi besok kita bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.